Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton rakaman sesi persekolahan bagi 2024-2025 di Sekolah Rendah Islam Al-Imtiaz Cyberjaya. Jadi video ni ataupun rakaman ini tuan-tuan boleh lihat yang mana pada malam tadi hari Rabu bersamaan dengan 28 hari bulan 2, yang mana malam tadi kami ada buat sesi taklimat ringkas bersama ibu bapa dan pelajar ibu bapa yang mana anak-anak mereka adalah pelajar baru bagi 2024-2025. Jadi ada masalah teknikal sedikit untuk rakaman tersebut. Maka ini adalah rakaman yang baru yang saya baru buat khas untuk ibu bapa yang tak dapat masuk ataupun yang terlepas sedikit berkenaan dengan info yang kami nak bagikan kepada ibu bapa sekalian. Jadi ibu bapa yang diraikan dan para pelajar lah, anak-anak hebat di Seri Al-Imtiaz Cyberjaya, yang boleh sedikit ambil maklum apa yang saya nak sampaikan pada hari ini, insya-Allah. Jadi sesi taklimat kita ada beberapa agenda penting. Yang pertamanya berkenaan dengan operasi sekolah bagi sesi 2024-2025. Keduanya berkenaan dengan kehadiran pelajar, pakaian sekolah, jadual kelas, kelas intensif talaki Al-Quran, transit, pengangkutan, medium komunikasi, pengagihan kelengkapan sekolah, prosedur menghantar barang anak ke sekolah. Jadi untuk yang pertamanya berkenaan dengan operasi persekolahan bagi sesi 2024-2025, inilah operasi keseluruhan di Seri Al-Imtiaz Cyberjaya. Kalau tuan-tuan boleh tengok sebelah sini adalah sesi masa pagi ni adalah bagi pelajar tahap 1 darjah 1, 2, 3, dan belah petang ni untuk darjah 4, 5, 6, dan ada juga pelajar darjah 1, 2, 3 daripada sekolah kebangsaan jenis Cina. Okey. Jadi untuk masa pagi untuk pelajar ni majoriti adalah pelajar daripada sekolah kebangsaan Cyberjaya. Kemudian ada pelajar sekolah kebangsaan TPP 1, TPP 2. Untuk masa pagi, untuk pelajar darjah 1, pintu sekolah, pintu gate akan dibuka pada tepat 7.40 pagi. Jadi itu adalah waktu kehadiran pelajar ke sekolah. Antara pukul 7.40 hingga pukul 8 pagi akan diadakan kelas intensif, yang mana pelajar terlibat, yang mana ibu bapa mendaftarkan anak-anak hebat ini ke kelas intensif, maka dia akan ikut jadual lah. Kena tanya kepada guru kelas ataupun guru yang terlibat bila jadual intensif anak saya. Kebiasaannya guru-guru akan beri terlebih dahulu sebelum sesi persekolahan bermula di dalam grup WhatsApp kelas masing-masing. Jadi dalam tempoh ini adalah tempoh untuk pelajar hadir ke sekolah. Pukul 8 hingga 8.10 kita akan mula dengan solat duha terlebih dahulu secara berjemaah di surau Seri Al-Imtiaz Cyberjaya. Jadi pelajar datang ke sekolah, dia letak beg di kelas, kemudian dia akan terus bergerak pergi ke surau. Dah ada dah guru yang bertugas di surau tersebut untuk buat pengisian sementara menunggu semua pelajar hadir untuk kita solat duha berjemaah. Jadi saya menggalakkan ibu bapa supaya kalau boleh dapat hantar anak pada tepat masa yang telah kami tetapkan di jadual tersebut. Pukul 8.10 dan pukul 9 ini adalah mulalah sesi jadual pertama berlangsung. Sekejap lagi kita akan tengok berkenaan dengan jadual keseluruhan bagi sesi pagi dan sesi petang. Ini tuan-tuan take note sahaja dahulu. Ada jadual pertama, maksudnya ada subjek pertama kat sini. Kalau jadual pertama ni di Seri Al-Imtiaz, setiap kali jadual pertama adalah bacaan talaki ataupun tilawah Al-Quran, ikut tahap. Kalau darjah 1, 2 kita akan mulakan dengan talaki,
darjah 3, 4, 5, 6 kita mulakan dengan bacaan Al-Quran di dalam kelas masing-masing. Guru baca, pelajar ikut. Guru baca, pelajar ikut. Pelajar baca, ramai-ramai ikut. Kemudian kita akan rehat pada pukul 9 hingga 9.20. Jadi seperti sebelum ni, saya dah maklumkan dalam taklimat operasi persekolahan, rehat ni adalah makanan pelajar tu bawa sendiri. Jadi dia boleh makan terus. Okay. Kemudian jadual kedua ni adalah jadual subjek. Jadual ketiga pun adalah jadual subjek. 9.20 hingga pukul 10 ada satu jadual. Jadual kedua untuk subjek berlangsung. 10 hingga 10.40 jadual ketiga untuk subjek berlangsung. Untuk permulaan kami fokus kepada jawi, hafazan. Kejap lagi kita tengok jadual. Kemudian pukul 10.40 adalah waktu balik. Kenapa 10.40 Ustaz? 10.40 kebiasaannya hari Isnin ataupun hari Rabu, SK Cyberjaya, SK TPP pelajar akan terlibat dengan perhimpunan pagi pada hari Isnin, dan hari Rabu pelajar terlibat dengan aktiviti co-curriculum. Maka Seri Al-Imtiaz ni kita juga nak buat apa-apa keputusan, kita tengok majoriti sekolah tersebut. SKCJ jika dia keluarkan memo berkenaan dengan pelajar kena hadir awal untuk perhimpunan pagi, maka kami di Seri Al-Imtiaz terpaksa mengubah sedikit daripada segi masa, sebab kita kat sini nak menguruskan pelajar mandi, kita di sini nak menguruskan pelajar untuk makan, kami di sini nak menguruskan pelajar untuk tukar baju, kami di sini nak menguruskan pelajar untuk menghantar pelajar-pelajar hebat ni ke sekolah masing-masing. Ada SK Cyberjaya, ada SK TPP 1, ada SK TPP 2. Jadi pengurusan tu mengambil masa, dan sebab itulah kita 10.40 tu dah selesai. Dan ibu bapa yang tak terlibatkan anak dia dengan transit, maksudnya pelajar tu tak makan kat sekolah dan dia tak naik kenderaan, maka ibu bapa boleh ambil pelajar pada pukul 10.40. Kami akan keluarkan jadual keseluruhan hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat balik pukul berapa. Ni sekadar untuk makluman sahaja, makluman awal sahaja dahulu. Kemudian pukul 11.10 hingga pukul 12 sesi transit akan bermulalah. Sesi transit untuk pelajar, bila sebut transit ada 3 benda. Mereka mandi, yang mandilah, ada parent yang tak nak bagi anak dia mandi, ada yang memang suruh anak dia mandi. Jadi kena bawalah kelengkapan mandi yang telah dilabelkan nama, tuala, shampoo dan sebagainya. Kemudian mereka akan tukar pakaian SK, Sekolah Kebangsaan punya, SKTPP 1, SKTPP 2 ataupun SKCJ. Selesai tukar, mereka akan makan. Ini ada jadual yang telah ditetapkan. Kelas mana makan dulu, kelas mana pergi tukar baju, dan kelas mana yang kita ada buat pengisian juga dalam sesi transit ni dengan bacaan hadis. Itu adalah satu nilai tambah yang mana kita buat bagi tahun ni. Ada sedikit pengisian penanaman akidah yang kami berikan kepada pelajar-pelajar ni, anak-anak hebat di Seri Al-Imtiaz ni. Kemudian selesai sesi transit, maka berlangsunglah trip pertama untuk pergi ke sekolah kebangsaan. Kami sediakan van untuk menghantar, dan jadual-jadual van ini juga akan kami berikan beberapa hari sebelum sesi persekolahan dibuka. Trip kedua, kalau tuan-tuan tengok, trip pertama tu pergi ke SKCJ sebab SKCJ dekat di sini. Kemudian trip kedua kita akan hantar SKCJ juga, dan SKTPP 1, SKTPP 2 dan SKJC. Jadi ibu bapa yang mana nak tunggu pelajar, kebanyakan sebelum ni mereka tunggu pelajar tu di SK. Sebab pelajar darjah 1 kan, kemungkinan hari pertama tu tuan-tuan atau perempuan nak tengok ataupun nak berselfie dengan pelajar, maka tunggu di sana je. Van kita akan hantar dan kita akan update sentiasa di dalam grup besar di manakah pergerakan dan sebagainya. Baik, untuk sesi pagi selesai. Untuk sesi petang, 12.30 hari pelajar transit sesi petang tiba. Jadi pelajar darjah 4, 5, 6 ataupun pelajar sekolah kebangsaan jenis Cina ni akan hadir, anggarannya lebih kurang 12.30 hari itulah. Dia akan sampai, ikut jadual juga pukul berapa mereka keluar. Ni cuma saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan, beginilah kita punya atur cara. Pukul 2.15 kita akan solat Zuhur secara berjemaah. Kebiasaannya kita tengoklah, mungkin ada guru ataupun pelajar sendiri yang jadi imam, azan dan sebagainya. Kita nak melatih untuk kepimpinan pelajar tu sendiri, boleh ke depan, berani dan sebagainya. Inilah yang kami nak lahirkan 2024 ni, yang mana satu keluarga ada satu anak hebat.
Kemudian 2.15, 2.30 kehadiran pelajar. Ini bagi pelajar yang tidak terlibat dengan pengangkutan makan di sekolah. Jadi ibu bapa kena hantar dalam lingkungan waktu tersebut 2.15 hingga 2.30. Selepas daripada 2.30, pelajar tersebut dikira lewat hadir. Selepas daripada jam 8, pelajar 8 ataupun 8.10, pelajar tersebut dikira lewat hadir. Jadi kalau tuan-tuan perempuan nak rasa anak tuan-tuan dapat solat duha berjemaah, jadi hantarlah pada waktu tersebut. Kemudian jadual pertama akan berlangsung pada 2.30 hingga 3.20. Jadual pertama sama juga untuk sesi petang, kita mulakan dengan bacaan Al-Quran tilawah. Yang mana pelajar sekolah Cina, kita mulakan dengan talaki sebab mereka tahap 1. Kemudian rehat 3.20 hingga 3.40 rehat, sambung semula 3.40 untuk jadual kedua. Jadual kedua ni maksudnya subjek. 2, 3 ni subjek. Jadual ketiga subjek, belajar sirah, tajwid, bahasa Arab, imla dan sebagainya. Solat asar berjemaah sama juga, pelajar ataupun guru sendiri akan mengimamkan solat. Kemudian 5.30 hingga pukul 6.30 tu adalah waktu balik. Jadi selepas daripada 6.30, kita akan cas OT sebanyak RM10 yang dikenakan. Maka tuan-tuan puan-puan, selepas daripada 6.30, tuan-tuan ambil pelajar anak-anak hebat ni, maka tuan-tuan dikenakan cas sebanyak RM10 yang boleh dibayar terus kepada guru yang bertugas pada hari tersebut. Berkenaan dengan kehadiran pelajar, pelajar perlu hadir pada waktu yang telah ditetapkan supaya proses PDP, pembelajaran dan pengajaran dapat dijalankan dengan lancar. Kemudian pelajar yang hadir lewat 3 kali berturut-turut tanpa sebab yang munasabah akan diberikan peringatan sebelum dibawa ke peringkat HEM. HEM tu saya sendirilah, Ustaz Hassan, untuk tindakan sekolah. 3 kali berturut-turut tanpa sebab. Saya bangun lewat Ustaz, ayah saya tak bangun Ustaz, ibu saya tengah masak Ustaz. Jadi alasan-alasan yang tidak kukuh dan sebagainya. Maka untuk sesi 2024 ni kita terapkan, kita kuatkan lagi daripada segi sudut disiplin. Jadi kalau tanpa sebab yang munasabah, dia akan dirujuk kepada saya untuk di counselingkan, dan mungkin kita ada buku untuk buku apa kita panggil buku peraturan murid yang disediakan oleh JAIS sendiri. Okay, setiap pelajar akan dapat buku tersebut yang mana di dalam ni ada beberapa perkara yang perlu mata-mata demerit. Okay. Sekarang juga Sri Alijaz sedang merancang membuat satu aplikasi dalam proses percubaan, iaitu dinamakan sebagai e-ujrah. Itu sendirilah inisiatif pihak Sri Alijaz sedang buat untuk memudahkan lagi urusan memberi mata ganjaran kepada pelajar, ataupun dia bukan panggil sebagai hukuman, boleh juga dikira sebagai hukuman dengan memberikan mata demerit, kita tolak mata dan sebagainya. Jadi setiap pelajar nanti, contoh setiap pelajar Hasan akan diberi 1,200 mata permulaan. Jadi bila dia buat perkara-perkara yang pihak sekolah suruh, bacaan hadis, dia dapat solat duha dan sebagainya, mata tu akan bertambah. Dia susun kasut, dia tak ada kes pun kasut dia hilang, dia tertukar dan sebagainya, dia tak tinggal barang dan sebagainya, maka akan ada mata demerit tu bertambah. Daripada 1,200 tu akan naik ke atas. Tapi anda kata ada masalah dan sebagainya, mata demerit tu akan berkurang kan? Sehingga tahap lebih daripada 500 ke bawah, tahap mata tersebut akan dirujuk kepada unit HEM untuk kita mentarbiahkan pelajar tersebut, dan kita tanyalah apa masalah dan sebagainya. Kemudian jika pelajar cuti sakit, maklumkan kepada guru kelas berserta dengan surat cuti sakit. Jika anak-anak hebat tuan-tuan ni sakit dan sebagainya, maka sila maklumkan kepada guru kelas. Untuk guru kelas ambil maklum, jangan seminggu cuti senyap. Kami ni ibu ayah di sekolah kadang-kadang risau. Kenapa pula tak datang, tak ada pula ibu bapanya maklumkan kepada kami, dan sebagainya lah. Jadi ibu bapa tidak dibenarkan masuk ke dalam kawasan sekolah tanpa keizinan. Ini saya maklumkan awal-awal pada sesi permulaan sesi persekolahan nanti. Mula je hari pertama, tuan-tuan puan-puan tidak dibenarkan sama sekali untuk masuk ke kawasan sekolah. Hantar di kawasan hadapan pintu sahaja. Kita sediakan juga untuk booth, mungkin guru-guru siapkan untuk
sesi bergambar, berselfie sebagai kenangan hari pertama persekolahan. Kemudian ada guru-guru yang akan iring pelajar tersebut masuk, susun kasut, naik ke dewan untuk sesi orientasi berlangsung pada minggu pertama nanti. Jadi saya mohon tuan-tuan, puan-puan, bila kami benarkan seorang, mungkin akan ramai lagi ibu bapa yang akan masuk. Dengan pelajar yang ada, kawasan akan jadi padat dan tangisan-tangisan akan mula berlangsung, drama-drama dan sebagainya. Jadi insya-Allah tuan-tuan percaya dan serahkan kepada kami semuanya, kami buat yang terbaik. Anak tuan-tuan, puan-puan adalah anak-anak kami juga, ustaz, ustazah di Seri Al-Imtiaz. Jadi kami pun ada anak dan kami merasai apa yang tuan-tuan rasa. Jadi kami akan share juga gambar-gambar ataupun video-video pada hari pertama. Tuan-tuan jangan risau. Tuan-tuan pergi kerja, tunggu je apa-apa makluman daripada pihak sekolah berkenaan dengan anak-anak hebat tuan-tuan. Jadi untuk seterusnya, berkenaan dengan pakaian sekolah, ya, menjadi tanda tanya dan sebagainya, Ustaz macam mana pakaian sekolah dan sebagainya. Pada hari Isnin dan Selasa, sekolah menetapkan bahawa pelajar perlu memakai pakaian sekolah yang lengkap mengikut hari yang telah ditetapkan. Bagi pelajar yang tidak memakai pakaian lengkap sebanyak 3 kali tanpa alasan yang munasabah, akan dikenakan tindakan oleh unit disiplin sekolah. Bapa saya juga ni, jadi tanpa sebab tiba-tiba pakai baju Mickey Mouse, pakai baju Upin Ipin, siaplah dia. Dia bila seorang buat, semua nanti nak ikut. Kita ada beratus pelajar. Jadi tuan-tuan, puan-puan, saya harap bila masuk je ke sekolah ni penuh dengan disiplin, penuh dengan peraturan-peraturan supaya mereka ni dapat ikut, dan secara tak langsung melatih mereka sendiri untuk ikut peraturan yang telah ditetapkan. Jadi Isnin, Selasa uniform sekolah, hari Rabu t-shirt sekolah, hari Khamis uniform sekolah, hari Jumaat t-shirt anak hebat. Okey, hari Jumaat ada penambahan berkenaan dengan t-shirt. T-shirt anak hebat ni kami akan maklumkan nanti daripada segi gambar dan sebagainya. Untuk uniform sekolah ni seperti semua sedia maklum. Kalau ni nak screenshot silakan. Isnin, Selasa uniform sekolah, hari Rabu t-shirt sekolah, Khamis uniform sekolah, Jumaat t-shirt sekolah. Ini adalah contoh pakaian sekolah di Seri Al-Imtiaz. Baju berwarna kuning, kemudian ada lencana yang memang tuan-tuan akan dapat nanti, kami akan serahkan. Ada tanda nama nanti di sini. Kemudian seluar adalah seluar yang sama juga dengan SK. Okey, ini pelajar lelaki, ini adalah pelajar lelaki. Ustaz, boleh ke nak pakai baju lengan pendek? Terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu pihak sekolah tidak menyediakan uniform, sebab kami faham ada yang nak kain lembut, kain katun, kain sebagai-bagai kain yang tuan-tuan nak untuk keselesaan anak tuan-tuan dan puan-puan, maka kami sekolah tak menyediakan. Tuan-tuan boleh cari di Shopee, pergi ke kedai-kedai uniform baju sekolah untuk dapatkan sendiri yang selesa dengan anak tuan-tuan dan puan-puan. Jadi uniform sekolah ni boleh dapatkan sendiri. Sekolah tidak sediakan. Saya maklumkan lagi, uniform sekolah, sekolah tidak menyediakan. Kami cuma menyediakan t-shirt sekolah yang ini. Okey, yang hari itu kita dah ukur saiz dan sebagainya. Bagi pelajar baru, kita akan buat nanti bersama dengan guru kelas. Ini adalah untuk pelajar perempuan, tudung kuning, lencana, baju kuning dan kainnya warna biru sama macam DSK. Bagi pengawas, dia akan pakai apa nama ni? Vest, betul namanya vest. Ini contoh pelajar perempuan, ini adalah pelajar lelaki. Ini baju t-shirt sekolah. Ini semua ni tuan-tuan, ini anak-anak hebat di Seri Al-Imtiaz Berjaya. Tuan-tuan tengok. Kemudian untuk jadual kelas, saya masuk sedikit berkenaan dengan jadual kelas. Jadual kelas akan diberikan oleh guru kelas masing-masing di dalam grup kelas masing-masing, dalam grup WhatsApp tuan-tuan puan-puan tu. Jadual tersebut akan berkuasa selama 3 bulan pertama dalam tempoh persekolahan Mac hingga Mei. Selepas tempoh tersebut, guru kelas akan kongsikan jadual yang baru. Pada setiap hari Jumaat akan diadakan aktiviti PBL dan co-curriculum. Kamilah satu-satunya kafah dalam dunia ni yang ada PBL dan co-curriculum tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itulah tambah nilai yang kami nak ada pada kafah kami, yang tak ada pada kafah lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk contoh, kita nak pergi kepada jadual je sebenarnya. Contoh nama ustaz tu Ustaz Ahsan. Saya Abu Hassan ni Ahsan ni ada ustaz lain. Ustaz Ahsan dia bertugas untuk satu Hambali. Warna ni adalah warna mewakili ustaz tersebut. Kalau saya
ham kan. Jadi dia tegas. Jadi warna merah tu saya lah. Jadi Ustaz Hassan ni warna ni lah ni. Jadi pada pukul 8, 10 hingga 9, 10 sesi talaki berlangsung pada hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Kan saya maklum tadi setiap pagi akan ada sesi talaki, iaitu ni bacaan Iqra untuk pelajar-pelajar tu dengan guru dalam kelas bersama-sama dengan pelajar. Intensif one to one. Jangan tertukar ya. Ini talaki maksudnya bacaan bersama-sama, ada aktiviti, dia seolah-olah macam kelas sedang berlangsung lah. Okey. Kemudian 9 hingga 9.20 waktu rehat berlangsung. Bila waktu rehat ni pelajar membawa makan sendiri. Sekolah sediakan makan tengah hari sahaja bagi yang transit. 9 hingga 9.20 rehat. Kemudian 9.20 hingga 10 pagi mulalah 3 subjek penting. Hafazan, Jawi. 2 subjek penting, 1 memang subjek asas di sini. Hafazan kita ikut buku Jaiz, surah apa yang mereka sepatutnya hafal. Kemudian Jawi, kalau tuan-tuan tengok, ini je yang sentiasa bertukar. Sebab apa? Sebab 3 bulan awal ni kami nak fokus betul-betul kepada Jawi. Jawi inilah mula, Jawi inilah pokok, Jawi inilah segala-galanya yang menentukan subjek-subjek lain mereka dapat. Jika Jawi dah pergi ke laut yang paling dalam, maka subjek-subjek lain pun turut ke dalam. Jadi tuan-tuan, puan-puan, kami merancang perancangan semasa cuti sekolah ni. Kami guru-guru duduk, kami berbincang dan sebagainya untuk mendapatkan satu nilai yang baru dan mudah untuk pelajar tu dapat. Dengan perancangan-perancangan yang ada dalam tempoh 3 bulan ni, insya-Allah saya mohon doa daripada tuan-tuan diberikan kekuatan kepada guru-guru kita ni untuk anak-anak hebat tuan-tuan ni. Dan kami juga mohonlah tuan-tuan dan puan-puan sendiri untuk sedia dan ambil orang kata ambil maklum berkenaan dengan anak-anak hebat tuan-tuan puan-puan. Mungkin boleh bantu sedikit di rumah dan sebagainya. Jadi 9.20 hafazan, pukul 10 Jawi. Kemudian besoknya dia akan belajar Jawi, hafazan. Ustaz, bila nak belajar sirah? Nanti dulu. Fokus yang ni dulu. 3 bulan ni kami akan buat Jawi, hafazan saja. Okey. Kemudian Jumaat tuan-tuan tengok ada per ni apa? Perhimpunan maksud dia. Jadi kita akan adakan perhimpunan, kemudian rehat, koko ataupun PBL berselang. Kalau minggu awal kita buat sesi co-curriculum, minggu depannya ada sesi PBL. Co-curriculum ni ada beberapa kelab yang telah kami daftarkan di Seri Imtiaz. Ada 6 kelab. Kelab Nasyid, kelab Imam Muda, kelab Jawi Khot, kelab Bercerita, kelab Tilawah Hafazan dan kelab Imam Muda. Kelab-kelab tersebut akan diisi oleh pelajar-pelajar ni, anak-anak hebat yang kami dah saring untuk dia masuk dan dia berikan sesuatu kepada kelab tersebut. Contoh kelab Imam Muda kita akan latih buat hafazan. Hafazan pula. Kelab Imam Muda kita akan latih untuk dia boleh baca khutbah. Kelab Imam Muda ni semua lelaki. Dia boleh memimpin solat. Dia boleh ke depan. Dia boleh baca dengan suara yang lantang. Dia boleh azan dengan baik dan sebagainya. Kelab Jawi Khot, dia boleh tulis khot tu dengan baik. Ini pelajar yang lukis-lukis ni lah. Kami akan menggunakan kaedah VAKD tuan-tuan di sekolah ni. Guru-guru semua dah dikhususkan macam mana kita nak tengok pelajar tersebut cenderung kepada visual. Macam mana kita nak tengok pelajar tersebut, oh dia ni lebih kepada auditory. Macam mana kita nak fokus pelajar tersebut kinestetik. Macam mana kita nak tarik perhatian pelajar yang digital. Dalam satu kelas tak semuanya visual. Tak semuanya suka kepada tengok ke depan. Ada pelajar yang dia tak suka pun. Dia suka buat sesuatu benda tapi dia lebih kepada mendengar. Berarti dia auditory. Ada pelajar yang jenis tak kerti duduk diam. Dia nak, Ustaz jom Ustaz kita keluar daripada kelas, kita pergi kat taman dan sebagainya. Itu pelajar yang jenis kinestetik. Maka guru-guru semua telah dikhususkan tersebut. Jadi insya-Allah tuan-tuan, berilah kepercayaan kepada kami untuk memimpin anak tuan-tuan, anak-anak hebat di Seri Imtiaz ni bagi sesi 2024 ni. Jadi kat situ ada jadual saya satu. Jadi satu hambali akan berjumpa dengan Ustaz Hassan nanti pada pukul 9.20 hingga pukul 10 pagi pada hari Rabu. Macam itulah contoh jadual, tuan-tuan boleh lihat. Jadi jadual tu sesi pagi ni jadual bagi tahap 2, maksudnya untuk tahap 2 pelajar sekolah Cina yang datang sebelah petang kan. Dia bukan tahap 2 dia tetap tahap 1 dan dia ikut jadual macam ni. Ini pelajar tahap 2 maksudnya pelajar darjah 4, 5 dan 6 di Seri Al-Imtiaz. Inilah contohnya. Contoh Ustaz Hilmi warna kuning ni 4 Hanafi, dia guru kelas dan dia akan ambil
sesi awal. Jadi Al-Quran, hafazan, pafa. Ada penambahan pafa, iaitu penilaian asas fardu ain, yang mana benda ni penting menentukan semua subjek nanti yang dia akan belajar. Dan pafa ni biasanya akan dalam bentuk dia akan pergi lisan dengan guru. Guru tanya dia jawab, guru tanya dia jawab dan sebagainya. Ada yang akan direkodkan di dalam buku tersebut. Okey, ni dia. Pemantapan amali fardu ain ni contoh tahap 1. Macam inilah bentuk dia. Contoh tahap 1 dia belajar tujuan taharah. Dia kena hafal dengan guru. Solat, membawa Al-Quran, tawaf. Hukum taharah ialah wajib. Jadi guru tanya, apakah hukum taharah? Taharah wajib ustaz. Dapatlah dia markah kat situ, sama ada dia belum menguasai, sedang menguasai ataupun telah menguasai. Kalau telah menguasai, dapatlah markah telah menguasai. Akhir sekali PAFA akan bawa kepada ujian penilaian kelas KAFA nanti UPKK. Itulah penting kami buat daripada awal, untuk melatih dia orang ni supaya sentiasa tahu berkenaan dengan hukum-hukum dan sebagainya. Jadi pukul 3.30 hingga 3.40 rehat, kemudian masuk tauhid, bahasa Arab, fiqh, jawi, sirah, imla. Dia jumpa Ustaz Hasan juga pada hari Rabu pukul 4.20 hingga pukul 5 petang. Saya akan masuk kelas untuk mengajar imla. Tu contoh macam tu dah jadualnya. Kemudian akhlak dan tajwid. Selesai 5 hingga 5.30 ada solat berjemaah. Selepas daripada 5.30 barulah tuan-tuan puan-puan boleh ambil para pelajar bawa balik. Okay. Selepas daripada 6.30 tadi saya dah maklum adalah cas OT dikenakan. Betul, sama perhimpunan PBL co-curriculum. PBL tadi saya terangkan co-curriculum kan, sekarang saya tekankan PBL pula. PBL adalah play based learning. Jadi mereka ni akan lebih kepada mereka buat benda tu lebih kepada praktikal. Akan ada 2 masa kat sini. Kita bahagikan kepada 2 masa. Sesi masa pertama adalah penerangan kepada guru berkenaan dengan nilai-nilai, lebih kepada rohani kita, penanaman akidah, pembudayaan yang kita nak buat. Kemudian sesi kedua barulah praktikal yang mereka kena buat. Mereka kena tunjukkan kepada kami dalam bentuk presentation, dalam bentuk persembahan ataupun dalam bentuk latihan, kuis dan sebagainya. Jadi hari Jumaat adalah hari yang sangat menyeronokkan para pelajar dan guru-guru. Baik, saya terus tuan-tuan, dah 27 minit. Kelas intensif dan talaki Al-Quran, mungkin ada yang terlepas pandang tempoh hari dalam penerangan operasi. Maka inilah dia buku talaki yang kami gunakan. Baru-baru ni juga kami dalam cuti sekolah kami dah dikhususkan berkenaan dengan satu buku ni, berkenaan dengan buku talaki, cara penggunaan dan sebagainya. Maka Alhamdulillah semua guru-guru telah dapat sesuatu yang boleh ikut cara dan kaedahnya. InsyaAllah selesai talaki mereka boleh membaca Al-Quran dengan baik. Jadi kelas intensif dan talaki Al-Quran, pertamanya kelas intensif ini akan dijalankan 2 kali seminggu. Kemudian tempoh kelas intensif ini setiap pelajar selama 5 ke 10 minit secara one to one dengan guru. Sebab itulah masa kelas intensif bukan masa waktu subjek berlangsung. Kelas intensif saya letak tadi pada awal, kalau tuan-tuan tengok pukul 8 hingga 8.10 tu kan, pelajar datang, guru yang akan ambil masa. Sebab tu guru intensif, contoh saya pegang nama pelajar tu Mia Zara contoh. Jadi Mia Zara ni saya tetapkan di hari Isnin untuk dia baca dengan saya pukul 8 pagi. Berarti tuan-tuan kena cakna pukul 8 tu hari Isnin, dia akan selang lah, Isnin Rabu, sebab 2 kali kan. Isnin Rabu Mia kena baca dengan saya intensif. Dan benda ni semua akan direkodkan dan tuan-tuan juga boleh tengok tahap sampai mana dia dah mula baca dengan guru-guru. Kemudian jadual penggiliran kelas intensif akan dimaklumkan oleh guru kelas masing-masing di dalam grup juga bagi pelajar yang tidak hadir pada hari yang telah ditetapkan. Contoh tadi Mia tu hari Isnin kan, dengan hari Rabu kan, dia tak datang hari Isnin tanpa sebab dan sebagainya, maka tiadalah pengulangan untuk pelajar tersebut. Kita teruskan, dia datang Senin depan, kita mula Senin depan. Tak ada kita ganti. Kalau sebulan tak datang, dah sebulan kali intensif nanti. Jadi kalau tanpa sebab lah. Jadi macam tu keadaannya. Kemudian transit sesi pagi 10.40 hingga 12.30 hari, sesi petang 12.30 hari hingga pukul 2 petang. Transit ni saya maklumkan tadi adalah waktu pelajar mandi, salin pakaian dan makan.
Tetapi tuan-tuan, hari Isnin sahaja pihak sekolah menyediakan makanan sebab hari Isnin adalah hari terakhir sebelum hari Selasa kita berpuasa di bulan Ramadan. Sepanjang tempoh Ramadan, pihak sekolah Seri Al-Imtiaz Cyberjaya tidak menyediakan apa-apa makanan. Jadi tuan-tuan, jika pelajar-pelajar tersebut, terutama pelajar tahun 1 yang mana baru je nak mula orang kata nak mula berpuasa, nak berjinak-jinak dulu dalam Ramadan ni, kami tiada paksaan kat sini. Tapi seeloknya tuan-tuan bagilah supaya pelajar ni boleh berpuasa setengah hari dan dia boleh makan di sekolah kebangsaan nanti. Tapi memang pelajar yang ada masalah pukul 10 dah nak makan, maka kami akan sediakan ruang untuk dia makan di kawasan tersebut. Biasalah bila seorang nampak lagi-lagi nasi lemak pula dia buka, bukan kata belajar, dengan guru-guru sekali terkecoh dengan makanan tersebut. Jadi bagi nak memastikan kami ni sekolah agama ya tuan-tuan puan-puan, jadi kami guru-guru pun nak menggalakkan kalau boleh pelajar tu berpuasa daripada darjah 1 pun dapat setengah hari okeylah. Jadi dia nak makan, tuan-tuan sediakan makanan bekalan tu untuk dia pergi makan roti ke air ke, makan dekat sekolah kebangsaan, dekat kantin. Kantin sekolah kebangsaan boleh dimakan di situ. Tapi kalau pukul 10 tadi saya maklumkan, pukul 10 tu nak makan, lepas tu tengah hari juga nak makan, pukul 10 tu kami sediakan tempat untuk dia makan, tapi tengah hari tu kami galakkan untuk dia makan di di sekolah kebangsaan, bukan di Seri Al-Imtiaz. Ibu bapa diminta untuk menyediakan kelengkapan seperti alatan mandi, tuala, beg khas bagi yang dilabelkan ni. Saya dah maklumkan tadi siapa yang mandi kat sekolah. Tuala tulis nama tuan-tuan siap-siap. Beg khas tu tulis nama. Apa perkara yang ada dekat sekolah ni berkaitan dengan hak pelajar, tuan-tuan tolong tulis nama. Jadi kalau tertinggal ataupun tertukar, senang kami trace kat sini. Bila tak ada nama, itulah isunya. Banyak longgokan yang terpaksa kami bertanggungjawab sendiri untuk kami uruskan. Baju-baju tuan-tuan beratus helai ada kat sekolah untuk kami uruskan, hanger dan sebagainya. Jadi baju yang telah digunakan hendaklah dilipat dan dimasukkan ke dalam beg khas tersebut. Kemudian pakaian kotor akan diletakkan di dalam beg khas yang disediakan oleh ibu bapa. Ini dalam beg khas itulah. Bagi tahap 2, ibu bapa boleh meletakkan pakaian anda di premis baru tingkat 1 atas klinik A-Fly. Tahap 2, kami sekarang ni dalam proses renovate untuk sebelah daripada bangunan Seri Al-Imtiaz, atas daripada klinik A-Fly ni tuan-tuan. Okey. Atas klinik tingkat 1 kami dalam proses untuk menyewa bangunan tersebut. Sekarang ni dalam proses untuk baik pulih. Kita tengah buat sedikit partition sepatutnya, dan kawasan tu akan jadi surau. Dan tuan-tuan boleh letakkan pakaian pelajar ataupun beg untuk dia nak mandi nanti di situ. Tuan-tuan jangan masuk pintu utama lagi dah. Pintu utama ni hanya untuk pelajar tahun 1, tahun 2, tahun 3 je. Yang petang ni kadang-kadang ibu nak bawa beg dia, nak bawa baju ataupun beg untuk anak dia yang belah petang, sila bawa pergi ke sebelah A-Fly tu, atas klinik A-Fly. Ada juga lorong yang sama. Lorong ambil sebelah kiri, pintu sebelah kiri naik tingkat 1, kami sediakan rak kat situ. Maka tuan-tuan boleh sangkut baju ataupun begnya letak di situ. Jadi pelajar nanti dia datang, dia akan pergi ke situ dulu untuk ambil beg dan pakaian dia. Jadi untuk sesi transit selesai, saya pergi kepada pengangkutan. Trip pertama akan bergerak pada jam 12.30 hari. Jadi semua pergerakan kita akan update. Inilah 3 aset di Seri Al-Imtiaz, van putih dengan bernombor WLS 2158. Kemudian sebuah Maxus hitam MPV VAE 554 dan sebuah van kuning bas sekolah Seri Al-Imtiaz Cyberjaya yang bernombor VKQ 5554. Pelajar lama dia dah kenal dah, 3 ni memang Seri Imtiaz punya. Van fire, lepas tu Maxus dan van kuning. Pelajar-pelajar sebut van baru berebut nak naik van baru ni, tapi kami letak kat sini mengikut jadual-jadual yang telah ditetapkan. Kalau sini ada 13 orang pelajar, maka dia akan naik 13 untuk darjah 1 contoh. Darjah 2 naik ni, darjah 3 naik ni separuh pergi. Lepas tu inilah kenderaan yang akan berulang untuk menghantar pelajar semua. Okey.
Trip pertama bergerak pada jam 12.30 hari. Jadual pengangkutan berserta dengan nama pelajar akan diedarkan dalam grup WhatsApp. Untuk rujukan ibu bapa, kami akan maklumkanlah sesi hari pertama tu tuan-tuan sedia maklum. Di SK sendiri agak jam sikit trafik di situ. Bukan kata SKTPP lagi lah. Itulah jalan nak masuk tu, jalan nak keluar. Kalau SK saya berjaya bolehlah kelepas tu boleh ada jalan shortcut, sama ada kita U-turn balik ataupun kita pergi ke laluan sekolah menengah. Tapi kalau SKTPP itulah jalannya, lepas tu lah nak kena pusing balik. Jadi agak sesak sedikit. Jadi hari pertama saya mohon semua tuan-tuan, puan-puan bersabar dan tunggu update daripada kami. Tuan-tuan jangan risau. Kami akan update jika dah selesai daripada sesi menghantar pelajar tersebut. Kemudian ibu bapa perlu memaklumkan kepada pihak sekolah, ni benda paling penting. Jika anak tuan-tuan tak hadir, yang mana naik van ni tak hadir, tolong maklumkan kepada guru besar ataupun dalam grup kelas supaya tindakan guru-guru memberitahu kepada guru yang bawa van. Contoh saya bawa van kuning, tunggu Akif, rupanya Akif tak datang. Tunggu, jadi saya call Mak Akif. Dah 5 minit, 10 minit tunggu, Mak Akif kata, Ustaz minta maaf Akif tak datang. 10 minit dah sangkut kat situ. Sedangkan van tu kena balik untuk ambil trip seterusnya. Tetapi ada tergendala sedikit di situ. Jadi pengurusan van ni insya-Allah tuan-tuan, kami ni tahun kelima dalam operasi ni, tuan-tuan berilah kepercayaan kepada kami. Yang mana kami sentiasa buat yang terbaik. Saya dah maklum tadi, anak-anak hebat tuan-tuan puan-puan tu adalah anak-anak kami juga di sekolah. Daripada segi pengangkutan saya harap jelas. Anda kata ada apa-apa soalan boleh tanya dalam grup kelas ataupun direct terus dengan guru besar Sri Abdiasa Berjaya. Untuk medium komunikasi tuan-tuan ada 3 medium. Yang pertamanya WhatsApp grup kelas masing-masing. Satu Hanafi, satu Hambali. Tuan-tuan tengok nama tu grup tu. Komunikasi 2 hala antara guru dengan ibu bapa tu boleh. Nak tanya apa-apa tanya terus kat dalam tu. Kemudian tuan-tuan akan dibawa masuk ke dalam WhatsApp utama. Maksudnya grup besar kita. Ini namanya grup besar. Dalam grup besar ni untuk buat panggilan balik pelajar dalam hal-hal yang berkaitan dengan sekolah saja. Ada hal-hal berkaitan dengan sekolah, kita akan maklum. Kemudian panggilan balik je kat situ. Tuan-tuan jangan jual roti kat dalam tu, jangan jual baju, pre-love semua tak payah. Dekat dalam grup besar tu untuk buat panggilan balik sahaja. Jadi contoh Syakir Razik balik. Jadi ibu ataupun ayah boleh buat pengumuman dalam grup WhatsApp utama untuk maklumkan, Ustaz minta Syakil turun. Jadi kita guru-guru akan lepaskan Syakil tu turun daripada tingkat atas untuk dia keluar ke pintu sekolah. Keluar daripada pintu sekolah ini adalah tanggungjawab tuan-tuan dan puan-puan memastikan anak tuan-tuan puan-puan selamat sampai ke kita. Jadi ada ibu bapa yang memang dia tunggu depan pintu gate. Ada yang memang pelajar ni dah lama. Jadi ibu bapa tunggu kat kereta dan dia dah tahu dah, ayah akan tunggu kat sini, kamu kena sampai kat situ. Jadi itu komunikasi antara tuan-tuan dengan anak-anak. Kami cuma lepaskan pelajar apabila tuan-tuan panggil di sini. Okey. Contoh siapa lagi? Rizhail sila turun. Maka kami akan buat pengumuman kat sekolah. Perhatian kepada Rizhail, sila balik. Rizhail akan ambil beg turun. Kemudian Telegram sekolah. Tuan-tuan jangan lupa masuk. Telegram ni lah benda paling penting berkenaan dengan memo-memo cuti, memo-memo apa program yang kita nak laksanakan, semua akan ada dekat Telegram. Dekat dalam WhatsApp kita tak beri memo tuan-tuan. Nanti kan memo terlepas dengan panggilan balik yang banyak. Kami juga dalam proses untuk buat satu sistem panggilan balik. Tuan-tuan doakanlah kita di sini supaya diberi kekuatan dan kemudahan untuk sentiasa memudahkan urusan. Jadi sebarang aduan tuan-tuan, ada masalah dan sebagainya, ketidakpuashatian, boleh direct terus dengan nombor guru besar 018-380-4005 Ustazah Nadia. Saya ulang lagi, 018-380-4005 Ustazah Nadia. Jadi ada perkara-perkara yang tuan-tuan nak buat berkaitan dengan aduan, masalah dan sebagainya, boleh terus ke nombor telefon yang tertera di kaca telefon tuan-tuan. Baik. Berkenaan dengan pengagihan dan kelengkapan sekolah, buku sekolah, lencana sekolah, tanda nama, t-shirt, kelengkapan ni hanya akan diberikan kepada pelajar yang telah membuat bayaran penuh sahaja. Saya maklumkan ya, buku sekolah, lencana, tanda nama, t-shirt akan diberikan kepada pelajar yang telah membuat bayaran yang penuh sahaja.
Cara pembahagian akan diberikan secara berkala daripada peringkat ke peringkat, ya tuan-tuan. Bukan hari pertama tu terus je dapat semua. Nanti kan balik tuan-tuan tanya, mana buku, mana lencana tanda nama. Ambil masa sedikit tuan-tuan ya. Hari pertama tu bagilah mereka ni rasa suasana Seri Al-Imtiaz ni yang megah dan hebat ni tuan-tuan. Hari pertama. Hari kedua pun mungkin sama juga. Kalau ikut jadual orientasi, mungkin hari keempat dan kelima tu ada pengagihan di situ. Tapi kita tengok yang mana ada dulu, kita akan serahkan. Kita cuba juga sedaya upaya untuk dapatkan keempat perkara tersebut. Berkenaan dengan prosedur menghantar barang anak di sekolah, ibu bapa hanya perlu meninggalkan barang kelengkapan anak di pejabat sekolah sahaja. Tuan-tuan jangan pergi naik masuk kelas terus. Siapa contoh nama anak dia? Dia ni nak ambil ni botol air. Jangan tuan-tuan. Kat bawah ada pejabat, dekat depan ni ada reception, ada button lonceng boleh tekan dulu, admin akan keluar untuk tanya, apa khabar tuan-tuan? Ya, saya nak bagi botol air anak saya tertinggal, baik, nanti saya akan sampaikan. Maka admin akan buat pengumuman, Akif contoh, ataupun dia sila turun ambil botol air di bawah. Dia tu turun untuk ambil botol air tersebut. Sertakan nama ya tuan-tuan. Kalau benda-benda tersebut tuala ke apa-apa, makanan ke, bekal-bekal ke, tulis nama siap-siap, nama kelas. Admin akan maklumkan kepada kelas yang berkenaan. Ataupun tuan-tuan boleh terus masuk dalam grup WhatsApp guru, dalam grup WhatsApp kelas. Jangan pergi masuk dalam grup WhatsApp besar. Jadi itu sahaja daripada saya tuan-tuan, untuk sebuah rakaman yang agak ringkas, yang saya harap banyak yang tuan-tuan dapat sesuatu pada hari ini. Jadi saya mewakili pihak sekolah mengucapkan ribuan terima kasih kerana tuan-tuan memilih kami Seri Al-Imtiaz Cyberjaya sebagai sebuah institusi pendidikan agama untuk anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Saya mengucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan urusan tuan-tuan puan-puan. Allahumma rabbi yasir wa la tu'ansir. Allahumma rabbi tamim bil khair. Saya Ustaz Abu Hasan bin Maidin selaku guru penolong kanan HEM Hal Ehwal Murid, mohon ampun dan maaf sepanjang rakaman ini ada terkata lebih, terkasar bahasa, tersentuh mana-mana individu daripada segi percakapan saya, ataupun saya tersentuh daripada segi tubuh badan dan sebagainya. Saya mohon ampun dan maaf. Halalkan semuanya. InsyaAllah kami Seri Al-Imtiaz Cyberjaya satu keluarga, satu anak hebat. Anak-anak tuan-tuan, anak-anak yang hebat. Jadi insyaAllah saya cukup sekadar itu saja. Sebarang persoalan, tuan-tuan boleh terus rujuk pada guru besar Seri Al-Imtiaz Cyberjaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.